Halo, sudah bersama saya dalam rancangan Santuy Geografi PSSM SPM. Oke, seperti mana yang dijanjikan dalam episod sebelum ini, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pergerakan plat tektonik. Oke, terdapat dua fokus yang ingin kita capai melalui episod ini, iaitu yang pertama, diharap murid akan mengetahui dua cara pergerakan plat tektonik, dan yang kedua, murid akan mengetahui apakah bentuk muka bumi yang terhasil akibat pertembungan dan pencapahan plat tektonik. Okey, pernahkah ada tertanya-tanya bagaimana tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi boleh berlaku? Pernahkah anda terfikir kenapa bumi berbentuk sfera? Kenapa bumi mempunyai bentuk muka bumi bergunung ganang, berbukit bukau dan sebagainya? Sebenarnya ia berlaku disebabkan oleh pergerakan plat tektonik. So, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan plat tektonik. So, bagaimana? Okey, pergerakan plat tektonik ini sebenarnya berlaku di kawasan mantel dan juga kerak bumi. So, bagaimana mantel menyebabkan berlakunya pergerakan plat tektonik? Ia disebabkan kerana terdapatnya arus perolakan di dalam mantel. So, apa kaitan di antara kerak bumi, mantel, arus perolakan dan juga pergerakan plat tektonik? Okey, kita perhatikan di sini. Okey, perhatikan ini adalah kawasan mantel dan ini adalah kerak bumi. So, kerak bumi ini terdiri daripada plat-plat tektonik. Jadi apa yang berlaku adalah, perhatikan arus perolakan mengikut arah putaran mouse cikgu. Okey, apabila arus perolakan berlaku secara pertembungan, ia akan menyebabkan berlakunya pertembungan plat tektonik. Iaitu apa yang berlaku adalah proses mampatan. Okey, manakala apabila arus perolakan berlaku secara pemisahan, ia akan menyebabkan berlakunya pencapahan atau pemisahan plat tektonik disebabkan oleh proses tegangan. Jadi, proses mampatan tegangan ini akan menyebabkan berlakunya bentuk muka bumi. Alright, so kita lihat apakah cara pergerakan plat tektonik. Pergerakan plat tektonik terbahagi kepada dua, iaitu secara pertembungan dan yang kedua secara pencapahan atau pemisahan. So, kita lihat apakah yang bertembung. So, pertembungan itu berlaku di antara plat benua dengan plat lautan. Pertembungan itu berlaku di antara plat lautan dengan plat lautan, dan pertembungan itu berlaku di antara plat benua dengan plat benua. Manakala dari pencapahan atau pemisahan pula, yang berpisah adalah di antara plat lautan dengan plat lautan, dan pemisahan berlaku di antara plat benua dengan plat benua sahaja. Okey, so yang penting, apakah bentuk muka bumi yang terhasil akibat daripada pertembungan plat tektonik? Okey, yang pertama, pertembungan plat benua dengan plat lautan akan menghasilkan jurang lautan dan gunung berapi. Seperti ini. Okey, manakala pertembungan di antara plat benua dengan plat benua akan menghasilkan gunung lipat. Dan pertembungan plat lautan dengan plat lautan akan menghasilkan gunung berapi di dalam laut dan arka pulau dan jurang lautan. Okey, manakala bentuk muka bumi yang terhasil akibat pencapahan atau pemisahan plat tektonik adalah, okey, pemisahan plat lautan dengan plat lautan menghasilkan permatang tengah lautan, manakala pemisahan plat benua dengan plat benua akan menghasilkan lurah gelinciran. Okey, secara ringkasnya, dan ini adalah tips untuk murid bagaimana mengingat bentuk muka bumi yang terhasil akibat pergerakan plat tektonik. Okey, biasanya soalan berkaitan pergerakan plat tektonik atau bertanya mengenai bentuk muka bumi yang terhasil akibat pertembungan atau pencapahan plat tektonik hanya akan masuk dalam soalan objektif, tetapi tidak mustahil untuk masuk di dalam soalan struktur. Okey, so kita ringkaskan semula. Pergerakan plat tektonik terbahagi kepada dua, iaitu secara pertembungan dan juga secara pencapahan atau pemisahan. So, okey, pertembungan di antara plat benua dengan plat lautan
akan menghasilkan bentuk muka bumi, jurang lautan, dan gunung berapi. Manakala pertembungan di antara plat lautan dengan plat lautan akan menghasilkan bentuk muka bumi, pulau, gunung berapi, dan juga jurang lautan. Manakala pertembungan di antara plat benua dengan plat benua akan menghasilkan bentuk muka bumi, gunung lipat, dan juga banjaran. Okey, dari pergerakan plat tektonik secara pencapahan atau pemisahan pula, apabila pencapahan di antara plat lautan dan plat lautan berlaku, maka bentuk muka bumi yang terhasil adalah permataan tengah lautan. Manakala pencapahan atau pemisahan yang berlaku di antara plat benua dengan plat benua akan menghasilkan lurah gelinciran. So, ini adalah ringkasan untuk murid mengingat apakah bentuk muka bumi yang terhasil akibat daripada pertembungan dan pencapahan plat tektonik. Okey, so itu saja untuk kali ini. Diharap kita akan jumpa dalam episod yang akan datang mengenai apakah fenomena yang terhasil akibat daripada pergerakan plat tektonik secara pertembungan dan pencapaan. Sampai jumpa lagi.